Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah. Sekarang sama-sama kita tengok dulu video ni supaya kita boleh fikirkan. Ada perkara yang sebenarnya kita tak dapat tidak, kita kena fikirkan. Sekejap. Kita tengok dulu. Tarik nafas panjang. Jom. Sebab apa? Kita tengok Sebab dulu. dia nampak Najib ni ada berpotensi untuk naik kan, dan dia nampak Zahid ni dia punya sokongan dia dekat alam UMNO tu kurang. So dia nak cepat naik, dia kena hantam Najib dan dia kena duduk dengan Zahid. Dan dia pun sama-sama juga menyambut, sebab tu dia tak pernah hantam Zahid. Sebab dia pun lebih kurang juga, dia pun menerima duit daripada Zahid juga. Jadi jikalau ada orang nak kata, bagi tahu kata wujudnya UMNO yang soleh ni, maka saya rasa tidak ada golongan UMNO yang soleh kecuali mereka-mereka ini semua penyambut. Sebab itu benda pertama sekali apabila Ismail Sabri naik saja jadi Perdana Menteri, benda pertama yang dia buat adalah dia gugurkan kes rakan-rakan dia di mahkamah untuk dia test nak tengok rakyat marah ke tak. Malangnya di Johor tuan-tuan, rakyat sokong pada mereka. Sedangkan kes yang digugurkan ini berlaku di negeri Johor. Kes yang melibatkan Datuk Ehsanuddin dan juga kes yang melibatkan Mak Maslan berlaku. Mereka ni adalah itu kelebihan orang Johor. Jangan lupa. Itu kelebihan warga Johor yang boleh dibanggakan. Kalau boleh, hendaklah berbangga sampai ke jahanam. Hendaklah berbangga sampai ke Lahad. Hendaklah berbangga sampai ke Masyar. Kalau boleh. Jadi orang Johor jangan berubah. Melayu Johor mesti lain dari yang lain. Mungkin akan ada satu neraka sebab Allah tu berkehendak. Dia akan berbuat ikut suka hatinya. Mungkin akan dibuat satu neraka di mana khusus untuk orang-orang Johor. Kita terus sambung. orang yang dilahirkan dan juga berada di Johor itu sendiri dan rakyat memilih mereka. Dan hari ini mungkin ada ramai lagi yang kita akan lepaskan. Kerana apa? Kerana UMNO adalah bukan ada UMNO yang soleh, tetapi semua yang dalam UMNO itu adalah penyamun belaka. Dedak Okey tuan-tuan itu adalah berkaitan dengan kes ni lah, Mai Sejahtera. Puasa, orang sembang puasa hari ni tuan-tuan, bila pergi beli dengan orang rumah barang pasar. Ini tentang sambutan puasa tahun. Sementara tunggu sahur, sekejap lagi sahur. Kita dengar dulu. Tazkirah. Dengar. Dan sebagainya. Jangan orang UMNO nak simbang tentang puasa. Saya tengok hari ni tuan-tuan, harga ayam mahal, harga ikan mahal, harga daging mahal, harga udang mahal, harga sotong mahal, harga telur mahal, harga sayur mahal, harga beras pun mahal, harga minyak mahal. Rakyat nak makan apa bulan puasa? Harga telur masin pun mahal. Telur masin sebiji RM1.75. Orang susah nak makan apa, nak sembang pasal bulan puasa. Ikan masin pun mahal. Ikan masin sekok RM3.45. Orang nak makan apa? Zaman UMNO
tadi, Esko tadi. Ya Allah tuan-tuan, tengok harga ikan kembung sekilo RM17. RM14 saiz besar ni. Saiz besar ni RM14. Ikan kembung saiz S namanya. Besar ni je sekilo RM14. Besar ni sekilo RM16. Dan helok masin RM1.75 sebiji. Ayam mahal. Nak sembang pasal bulan puasa sekarang ni, rakyat nak makan apa? Jangan risau, di Kubang Pasu dan juga di Alok Start memang dah ada persediaan dah. Ketua Bahagian Bersatu Alok Start dengan Kubang Pasu, Datuk Wan Saiful dah buat dah. Dia mensubsidikan harga barang basah. Sebab apa? Tahu kerajaan hari ni tak mengutamakan rakyat. Tak mengutamakan rakyat, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Kacang apa? Apa puncis ke apa? Kacang tu pun mahal. Buah kurma sekotak RM10. Hanya untuk geng-geng mereka lah. Paling murah RM9.49 Sunsweet. Tu paling murah. Rakyat nak makan apa bulan puasa ni? Nak tanya Perdana Menteri tu ada lah ni. Rakyat nak makan apa? Harga sayur pun mahal. Segala-galanya mahal, tuan-tuan. Rakyat nak makan apa? Buah, tuan-tuan. Buah, apa nama, kod lah rakyat dan air dan sebagainya. Buah 5 biji pun sebelah RM12. 5 biji apple sebelah RM12. Buah limau 6 biji RM10. Lepas tu buah apa saya beli tadi ya? 5 biji RM10. Limau 6 biji RM10. Apple satu lagi saya ambil buah apa saya lupa. Pisang tu, aduh, sekilo RM8. Satu tu RM10. Rakyat yang susah nak makan apa? Pisang, tuan-tuan, sekilo RM7.49. Sekilo pisang. Apa nama pisang tu saya lupa. Pisang panjang. Kalau mau dia ambil apa dia panggil tu? Apa ulas tu? Apa apa? Yang ada standan ke apa? Bukan standan besar. Apa dia panggil apa tu? Saya lupa lah. Dia tu lah. Kalau pergi timbang, belah ringgit. Rakyat nak makan apa? Duk sembang pasal bulan puasa. Inilah kerajaan Barisan Nasional. Barang naik. Bila naik? Bila naik? Apa nama? Baru naik. Bulan puasa naik. Itu BN. BN maknanya barang naik. Bila naik? Bulan puasa naik. BN. Itu makna BN. Nak sembang apa? Sejak Menteri UMNO jadi, selah kuning harga RM15 ni. Selah kuning harga RM15.80. Selah kuning dia tahu tak? Selah kuning tu kalau kata orang B40 memang selalu makan lah. Selah kuning, ikan kembung tu dia punya grade dia lah tu. Ikan kerisi. Ni semua ikan B40. Orang ramai, orang susah makan ni. Kerisi, selah kuning, kembung, apa tu apa? Keli. Apa lagi? Itu semua orang-orang susah makan. Hak ni semua mahal. Selah kuning halus besar ni je. RM15.80. Rakyat nak makan apa bulan puasa ni? Ni duk tanya BN ni. BN apa? BN barang naik. Bila naik? Bulan puasa naik. Itulah BN. Harga gila sungguh. Sesisir. Betul tak kalau saya cakap harga naik sebab PKP hari tu? Tak ada betul apa. Sebab tiba-tiba sebab PKP pula harga naik. Tak ada kena-mengena. Yang rasa Singapura pun nak guna juga app MySejahtera macam Malaysia guna. Mungkin Singapura suka dekat app ni. Sebenarnya bila dikatakan BN naik, harga barang naik, pun kita tak boleh salahkan menteri-menteri. Tak boleh. Kerana menteri-menteri itu dinaikkan oleh BN juga. Yakni penyokong-penyokong BN juga.
Apa yang BN? Kenapa aku katakan penyokong-penyokong? BN juga. Kerana bagi aku, barang naik kerana mereka dinaikkan, diangkat, dijunjung, dijulang, disembah oleh barua-barua. Apabila barua yang naik, maka itu pilihan. Barua-barua yang menaikkan mereka-mereka dan dengan sendiri harga barang naik. Tapi ada yang aku nak tegur sebenarnya si Syafiq. Dalam pada dia kata harga barang semua naik, sampai rakyat yang B40. Macam ni lah. Rakyat B40. Aku tak cakap tentang pendapatan rakyat yang 1,500. Tidak. B40 bagi aku adalah, jika kamu adalah penyokong-penyokong tegar UMNO, walaupun kamu tahu orang-orang yang terlibat adalah perompak penyamun, orang yang larikan salah guna kuasa, yang larikan duit anak yatim, yang makan duit anak yatim, tapi kamu terus sokong. Jadi betul lah, ada ayat mengatakan apabila umur sudah 40, memang pintu hati sudah ditutup, pintu taubat sudah ditutup, sehingga kamu takkan jumpa jalan kalbu, jalan rohani, khususnya jalan cinta. Takkan. Kamu takkan jumpa jalan muhabbah. Takkan. Belum sempat kamu masuk di dalam alam kesufian, dalam alam tasawuf. Jalan itu sudah tendang kamu keluar kerana kamu zalim. Cuba kamu dengar tadi, macam mana orang-orang marhain, orang daif, anak-anak yatim, ibu tunggal, nelayan kecil, peladang kecil, petani kecil, usahawan kecil, macam mana nak hidup? Bagi peniaga kecil, jika barang naik, bagaimana mungkin nak jual barang-barang yang diniagakan dengan harga yang murah? Jika barang mahal, pelanggan takkan beli. Takkan beli kerana mahal. Tapi bagaimana peniaga nak turunkan harga kalau barang-barang yang perlu digunakan untuk berniaga, barang-barang itu sendiri mahal dan naik harga. Barang naik harga, pemimpin naik kepala, penyokong naik minyak, walaupun minyak dicatu, tapi penyokong-penyokong terus naik minyak. Lupa diri, terlupa bahawa di keliling kamu ada ahli keluarga kamu yang sukar hidup, ada saudara mara kamu yang sukar hidup. Aku bilang, jika kamu nak menunaikan haji, sebagaimana yang Nabi berpesan, pastikan tidak ada saudara mara kamu yang sakit atau sukar hidup. Jika tidak, haji kamu tidak mabrur. Pembohong kalau kamu kata haji kamu mabrur. Kamu pergi haji berkali-kali, tapi sebenarnya kamu takkan ke mana pun. Kerana kamu membiarkan saudara mara kamu, ahli keluarga kamu yang sakit, yang terlantar, yang miskin, yang tak cukup makan, kamu biarkan. Adakah kamu sangka kamu akan lepas? Tak cukup dengan dosa kamu menyokong
pemimpin yang zalim. Tapi sebenarnya kamu menganiaya keluarga dan saudara mara kamu, anak yatim, orang fakir miskin, orang yang sukar hidup. Aku bukan orang politik. Bahkan aku tak perlukan politik di dalam hidup aku. Kerana jalan aku adalah jalan cinta. Yang mana cinta sentiasa buat aku memandang apa yang ku cinta. Sehingga yang ku cinta itu ada di dalam diri aku. Dan aku tak kenal erti lapar. Tak kenal. Dalam perkara ini, apa yang dikatakan oleh saudara Syafiq. Saudara Syafiq ni sebenarnya dia pernah turun ke JB semasa PRN Negeri Johor. Cuma aku tak sempat untuk jumpa dia. Aku tak sempat kerana aku lebih sibuk dari yang sibuk. Aku tak sempat jumpa dia. Kata-katanya ada benar, ada kebetulannya. Ada betul. Dia pun memperjuangkan orang fakir, orang miskin, orang yang kecil hidup ni. Orang yang sukar hidup ni. Petani kecil, ladang kecil, nelayan kecil. Aku pun selalu suarakan. Tak tinggal di dalam lidahku. Aku wiridkan nasib nelayan kecil, ladang kecil, petani kecil, usahawan kecil, peniaga kecil. Tapi sayang, orang yang kecil-kecil ini rasa besar. Sebab tu masih menyokong UMNO BN. Masih menyokong. Disokongnya orang yang merompak menyambung. Disokongnya orang yang larikan harta anak yatim. Disokong. Tapi ada perkara sebenarnya yang aku rasa aku perlu suarakan. Ada. Apa yang disampaikan oleh saudara Syafiq tadi. Katanya barang semua mahal. Ikan selah kuning mahal. Sayur mahal. Buah-buahan mahal. Harga daging mahal. Harga ayam lebih mahal. Telur ayam mahal. Telur asin juga mahal. Mungkin saudara Syafiq terlepas pandang. Ada yang murah. Ada yang murah. Jika saudara Syafiq mengatakan semua mahal di bulan Ramadan ini apabila BN, apabila orang UMNO menjadi pemimpin, semua harga barang naik. Sebenarnya ada yang masih murah. Kalau dikatakan harga telur mahal dan naik harga, ada yang murah. Ada telur yang murah, yakni telur menteri. Itu murah. Dan telur penyokong-penyokong UMNO itu murah. Kalau dia kata buah-buahan mahal, sehingga pisang satu sisir pun mahal, belum setandan. Tapi ada pisang yang murah. Ada. Pisang para menteri dan penyokong-penyokong menteri. Ada. Bermakna masih ada telur dan pisang yang murah. Ada. Jadi bagi aku mudah. Kita berakal, ada kalbu, ada jiwa, ada rohani, ada roh. Aku rasa rakyat tak bodoh di dalam menilai. Tapi kalau masih bodoh juga, itu terpulang pada kalian. Kerana bagi aku,
sedikit pun. Aku tak terjejas sedikit pun. Kerana aku dalam sudut ilmu, kaca juga boleh aku makan. Tak seperti kalian. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa, ada dua perkara yang masih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.